وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Siapa yang belum subscribe tu bolehlah subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel lah. Jadi hari ni Abel nak share cerita misteri Roya Belum ataupun hutan belum di negeri Perak. Jadi sebelum tu kita ada terima berita yang sedih lah. 2 bulan lepas ada kematian seorang anggota tentera yang bertugas di hutan Roya Belum. Masa tu dia menyertai operasi Ops Kota Eko. Dia telah meninggal dunia dan postmortem mengesahkan beliau meninggal sebab kecederaan teruk di bahagian kepala lah. Mungkin semasa dia nak turun daripada bukit tu nak pergi balik ke Pengkalan, dia terjatuh dan dia hilang selama 5 hari. 5 hari baru jenazah beliau dijumpai oleh pasukan tentera lah. Jadi beliau adalah arwah Korporal Muhammad Nasri bin Muhammad Nasib, umur 33 tahun, daripada Kem Seri Bentung, Pahang. Dia daripada Batalion ke-25 Askar Melayu Diraja. Jadi Abel ucapkan takziah kepada ahli keluarga dan sama-samalah kita berdoa semoga roh arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. Okey, berbalik pada cerita Roya Belum ni, kita patut banggalah. Roya Belum ni merupakan hutan yang tertua di dunia. Hutan tertua di dunia. Keluasan dia 300,000 hektar. Dia merupakan kompleks hutan yang terbesar di Semenanjung ni lah. Dan dia merupakan hutan yang tertua di dunia, bukan di Malaysia, di dunia. Dia lebih tua daripada hutan Kongo dan lebih tua daripada hutan Amazon. Hutan Amazon ni kalau kita kira dia lagi tebal lah, sebab dia punya keluasan berjuta-juta hektar. Berjuta-juta hektar keluasan dia. Dan bila kita tengok cerita-cerita filem-filem Mak Saleh ni kan, bila tengok hutan Amazon tu ada cerita-cerita anaconda yang besar-besar, kayu balak yang besar-besar, pokok kelapa. Dengan hutan apa tu, dengan ular-ular anaconda ni yang kali hitam ular sawa tu kan. Dan kalau kita tengok cerita berkaitan hutan Amazon ni dulu famous dengan cerita kanibal, orang asli makan orang dekat Amazon. Okey, jadi penghuni hutan Belum ni adalah daripada 2 suku bangsa lah, suku kaum Negrito dan suku kaum Jahai. Jadi 2 keturunan orang asli ni dia memang menetap di hutan Belum, dan orang Melayu pun ada tinggal di hutan Belum. Dulu ada satu kampung lah dekat hutan Belum ni, nama dia Kampung Belum Lama. Dan masa tu tahun 1970-an ni memang pengganas komunis ni dia berleluasa di tanah Melayu kita lah. Jadi laluan utama komunis ni adalah hutan Roya Belum. Komunis ni dia punya licik, dia tak licik, dia bina terowong. Terowong dia ni melalui hutan Roya Belum lah. Bila askar-askar kita kejar, tengok-tengok dah hilang. Rupanya dia masuk dalam lubang dan dia masuk dalam terowong yang dia bina lah. Terowong dia bina ni daripada Abang tak tahulah panjang dia panjang mana. Mungkin bila ada satu terowong tu, dia akan keluar di kawasan muka bumi biasa. Lepas tu pergi depan lagi, mungkin dia buat satu lagi terowong, dia masuk dalam terowong tu lah. Laluan komunis ni menyebabkan kerajaan kita pada masa tu berfikirlah macam mana nak hapuskan komunis. Sebab dengan cara gempur pun kita lambat untuk hapuskan pengganas komunis ni. Tapi kita kena ingat negara kita, negara Malaysia ni,
antara negara yang dapat mengekang kemarahan komunis dan dapat menghapuskan komunis dalam negara kita lah. Tengok mana kat dunia ni ada negara lain yang dapat hapuskan komunis. Jadi kerajaan pada masa tu, masa Tun Abdul Razak ni, dia berbincang dan dia buat kata putus dia akan menggelamkan kawasan Roya Belum lah, bukan semualah. Beberapa lokasi di kawasan Roya Belum ni ditenggelamkan dengan membuat empangan hidroelektrik. Di samping kegunaan hidroelektrik, dan secara tidak langsung dia dapat menenggelamkan komunis punya lorong-lorong, lalu-laluan tikus, terowong-terowong ni. Jadi masa tu kampung Melayu ada di Roya Belum. Roya Belum nama dia Kampung Melayu Belum Lama. Jadi kawasan Melayu Belum Lama ni ada cerita-cerita misteri jugalah, di mana asalnya kampung Belum Lama ni perkahwinan di antara manusia dengan bunian. Lama bunian tu Puteri Sakdung, dia berkahwin dengan penduduk di hutan Belum ni dan dia ada keturunan di situlah. Jadi kerajaan pada masa tu Tun Abdul Razak ni dia nak menghapuskan komunis dengan dia tenggelamkan kawasan hutan Belum lah. Masa tu tentera dia kerahkan anggota untuk perpindahan beberapa keluarga dia tak ramai, kalau tak silap abang jumlah penduduk masa tu tak sampai 1000 pun di hutan Belum Lama ni. Dia pindahkan menaiki heli lah. Heli ni dia datang daripada kem tentera udara di Kuantan Pahang. Dia ambil penduduk-penduduk di Belum Lama ni, dia pindahkan di satu tempat nama dia Bendang Puru. Bendang Puru ni tak jauh juga daripada Roya Belum ni, dia menghala ke Gerik lah. Jadi cerita Roya Belum ni memang sangat-sangat menarik kalau kita pelajari ataupun kalau kita mendalami. Di mana kalau sekarang ni kalau kita nak pergi ke lokasi kampung Belum Lama ni, lokasi yang telah tenggelam ni, kita kena 2 hari berjalan kaki. Naik kereta tak boleh, memang dia laluan hutan rimba lah. Jadi kita kena melalui satu kampung, dia nama dia Kampung Sungai Kejar, dan dia akan melalui Sira Garam. Sira Garam ni bukan nama tempat. Sira Garam ni kalau nak cerita pasal Sira Garam ni ada cerita dia. Sira Garam ni merupakan kawasan, biasa dia kawasan tanah liat. Daripada tanah tu dia keluar mata air, dan mata air itu adalah merupakan garam mineral lah. Dan garam mineral ni sebenarnya bukti kekuasaan Allah, di mana garam mineral ni dia keluar daripada bumi dan dia jadi makanan atau minuman pada binatang-binatang. Binatang-binatang akan berkumpul kat situ, gajah, harimau, tapir, seladang, apa lagi, rusa, landak, gajah. Dia akan jilat sira garam ni untuk vitamin dalam badan dia lah. Apa nak panggil dia, macam kita makan suplemen lah. Biasa kita makan suplemen vitamin C, vitamin A, vitamin B. Jadi dia orang pun jilat sira garam ni untuk tubuh badan, untuk kesihatan mereka lah, binatang-binatang ni. Dan yang uniknya dengan bukti kekuasaan Allah ni, binatang-binatang ni dia tak datang serentak. Contoh ini yang Abang dengar daripada cerita-cerita orang asli lah. Dia datang, binatang ni contohnya rimau. Rimau dia datang pukul 5 petang. Pukul 5 petang rimau je jilat sira garam tu. Rimau balik, baru gajah datang pukul 7, pukul 8 malam gajah pula datang. Lepas tu rusa pula datang. Dan biasa tidak berlaku pergaduhan dekat dekat sira garam. Kan contohnya lah, tiba-tiba harimau datang situ tersempak dengan rusa. Tak menjadi macam tu, macam tak ada, dia orang macam respect mungkinlah kuasa Allah kan. Mana tahu itu sebagai tempat gencatan senjata kan. Bila berlaku peperangan, contohnya lah, bila berlaku peperangan tiba-tiba kita sambut hari raya Aidilfitri. So kita declare gencatan senjata. Jadi musuh tak serang kita dan kita tak serang musuh. Lebih kurang macam tu. Jadi sira garam ni kalau orang asli dia panggil jenuk lah, jenuk garam. Dan satu lagi, kalau kawasan sira garam ni
kita tidak dibenarkan berburu lah. Jadi kalau daripada undang-undang Jabatan Perkhidmatan, antara tempat yang kita tak boleh tembak binatang adalah di Sira Garam, di kawasan sarang binatang pun kita tak boleh, dan di kawasan yang binatang tu melahirkan anak. Maksudnya kalau dia ada anak atau dalam sarang dia semua, kita tak boleh bunuh lah. Jadi itu adalah satu daripada undang-undang yang berkaitan dengan Sira Garam ni. Jadi di Hutan Raya Belum ni terdapat lebih kurang 80 spesies hidupan liar. 80 tu banyak, 80. Rimau, seladang, rusa, pelanduk, napuh, banyak jenis binatang lah. Dan cerita tadi macam mana kalau kita nak pergi ke kampung Belum Lama, kita kena lalui kawasan Sira Garam dan kita kena bermalam dalam hutan lah, sebab perjalanan dia 2 hari. Tak ada orang yang ada ilmu gaib kan nak pergi sampai 1 hari dah boleh sampai, tak ada. Tapi ada satu cerita di mana ketua kampung dulu dekat Raya Belum ni, dia asal dia daripada petani. Dan dia boleh balik ke Patani tu. Biasa orang daripada Raya Belum ni dia nak balik ke Thailand, nak balik ke Patani, makan masa 2-3 hari jalan kaki. Tapi dia bertolak pada waktu pagi, petang tu dia dah sampai Patani lah. Mungkin dia ada karamah yang Allah bagi, wallahu alam lah. Kita tak tahu, kadang-kadang ada wali-wali Allah ni, Allah bagi dia apa keistimewaan yang kita tak jangka lah. Ada ustaz bagi tahu kalau wali Allah ni Allah akan lipatkan bumi. Maknanya dia pergi tu sekejap je. Ada yang lagi terror, dia nak pergi Mekah, dia duduk dekat, contohnya dia duduk dekat Ipoh. Jadi pukul 12 dia duduk kat Ipoh, tapi dia nak sembahyang di Masjidil Haram hari Jumaat. Allah lipat bumi, dia pergi sekelip mata je boleh sampai. Memang ada cerita macam tu, bergantung pada kita nak percaya kekuasaan Allah atau tidak. Jadi berbalik pada cerita-cerita binatang ni, Abel ni jenis juga minat lah masuk hutan, tengok binatang, pelajari seluk-beluk hutan ni, kita minat. Dan Abel rasa ramai juga kot yang minat berkaitan hutan ni, sebab Abel tengok komen-komen, Abel boleh tak cerita lagi pasal hutan, saya minat hutan lah. Jadi Abel nak cerita sikit lah, siapa yang minat tu. Abel harap cerita Abel ni dapat beri hiburan dan dapat beri pedoman pada kita lah kalau nak masuk hutan. Satu lagi pasal harimau, ada yang minta Abel komen pasal harimau. Harimau ni sebenarnya dia ni jenis, Abel rasa dia ni jenis macam kucing juga, dia punya naluri dia. Cuma dia ni jenis garang. Kalau dia rasa dia terancam tu, dia akan terkam pada kita lah, makan kita. Dia nak selamatkan diri dia, dan dia kalau boleh dia tak nak makan pun manusia sebenarnya. Tapi mungkin sebab dia tercedera ke, ataupun kawasan makanan dia ni dah tak ada makanan lain lah. Jadi bila manusia ada, dia terpaksa nak survive hidup dia terpaksa makan manusia lah. Jadi harimau ni salah satu, kalau kita jumpa harimau ni, salah satu yang boleh belajar lah, kita jangan panik. Kita pandang je mata dia, kalau boleh kita communicate dengan dia, kita berinteraksi dengan dia. Cakap harimau, dia kata, aku manusia, makhluk Allah juga, aku tak kacau kamu, kamu jangan kacau aku. Kamu pergi tempat kamu, aku nak cari rezeki dekat sini dalam hutan. InsyaAllah dia tak akan terkam kita lah. Tapi kalau kita ni jenis kelang kabut, nampak harimau je, kita pusing belakang je, kita lari, kemungkinan harimau tak akan kejar kita lah. Dan harimau ni dia malu bila kita bertentang mata dengan dia. Dan Abel ada seorang member Abel lah, kerja dia dulu adalah berburu harimau. Pelik kan. Ada juga sebenarnya orang berburu harimau ni, bukan di Malaysia aja, di Indonesia pun banyak berburu harimau. Jadi dia berburu harimau ni, dia cari harimau untuk dia jual pada toke-toke besar lah. Harimau ni dia jual tahu berapa, 50,000, 60,000 kalau yang besar seekor. Dan toke-toke ni dia boleh jual seekor harimau ni dengan harga 150,000, 200,000. Dia jual harimau tu dengan tulang dia, dengan macam-macam kulit dia semua ni, memang harga ratus ribu. Jadi berburu harimau ni salah lah. Salah sebab harimau ni nak pupus dan kita buru dia, makin lama anak cucu kita tak dapat tengok harimau lah. Dan kalau kita didapati bersalah berburu harimau ni, kita boleh dipenjara.
Harimau ni member Abel ni yang berburu harimau dululah. Dulu sekarang dah tak berburu dah, dia insaf dah kot. Dia kata harimau ni memang dia akan jejak harimau tu sampai dia jumpa harimau tu, dia akan tembak harimau ni. Dia kata harimau ni memang garang, tapi bila kena peluru biasa dia tembak bahagian jantung. Bahagian jantung dia kata bahagian jantung ni antara kaki depan harimau tu ke belakang sikit. Itu bahagian jantung dia. Bila tembak harimau ni, harimau tu dia akan melompat sekali ya. Dia mengaum, dia melompat, dia menjerit tu, dia terus matilah, dia terus rebah. Tapi biasa dia kata dia akan tembak 2 kali lah, sebab dia nak pastikan betul-betul harimau tu mati. Bayangkan tiba-tiba awak tembak tak kena sipi, harimau tu pensan ya. Nak pergi ambil dia tu, dia terekam. Harimau ni dia punya kuku dia, jari dia ni, kalau dia libas muka kita ni, memang satu sebelah muka kita ni boleh koyak lah. Jadi itu cerita pasal harimau. Dan betul kalau orang kata dekat Tasik Banding ni ataupun Tasik Temenggu ni ada ikan tapah sebesar kereta. Adakah ikan tapah sebesar helikopter? Jawapan dia ada. Sebab Abel ada tertengok satu YouTube lah, seorang pakcik ini kerja dia dulu menangkap ikan, dan dia penduduk dekat Roya Belum ni, dia pernah dapat ikan tapah yang besar. Ikan tapah tu berat dia 1000 kg. Bayangkan 1000 kg agak-agak besar mana. Ada besar van, ada kan, ada besar kereta kan, ada besar heli kan. Memang ada cerita dia. Channel ni nama dia channel Abedi Monster Hunter. Dia cerita pasal mengairkan, dan dia ada interview seorang pakcik lah. Nama pakcik ni Pakcik Omar. Pakcik Omar ni memang orang tua dah, tapi dia cerita semasa dia tangkap ikan tapah yang besar ni, ikan tapah yang 1000 kg. Tahu macam mana? Dia tak guna mata kain biasa. Dia pergi tempat pomen besi ni, dia buat satu mata kain yang besar lengan. Mata kain tu dia buat dua cangkuk, kiri kanan cangkuk, dan dia ikat mata kain ni pakai besi keluli. Dan besi keluli tu dia balut dengan kain, dan umpan dia apa tahu? Umpan dia adalah seekor kambing. Seekor kambing ni dia pancing ikan tapah yang besar ni. Sebab ada kes cerita dia, ikan tapah ni dia makan orang asli dekat Tasik Banding lah. Jadi umpan tu menggunakan umpan kambing, dia kata, dan setiap berapa depa tali tu dia letak satu tung drum. Bayangkan tung drum dulu. Tung drum dulu besar pemeluk. Tung drum besi besar pemeluk ni, setiap berapa meter, setiap berapa depa dia letak tung drum dekat tali tu, dia ikat ada 3 tung drum, dan dia mancing ikan tapah gegasi ni. Ikan tapah tu makan kambing ni, dan dia bawa lari kambing ni sekali dengan tung drum ni masuk ke dasar Tasik Banding lah. Dan sejam ikan tapah tu duduk bawa lari tung drum, 3 tung drum ni bawa lari dalam dasar Tasik. Dan sejam lepas tu tung drum tu timbul satu-satu, timbul mula 1, 2 dan 3. Bila timbul ketiga tung drum tu, barulah Pakcik Omar ni dia tarik ikan tapah tu. Kita kata tapah tu bila dah sejam dah dia duduk main tarik tali ni, dia dah penat lah, dan dia bawa naik 1000 kg ikan tapah. Jadi betul lah cerita yang ikan tapah sebesar heli di Tasik Banding. Terima kasih pada video Abedi Monster Hunter ni sebab beri maklumat ni dengan sekali saksi kejadian tersebut lah. Jadi itulah cerita aku pasal. Oh, ada satu lagi yang cerita sebenarnya. Abel nak cerita pengalaman Abel punya jurulatih. Abel punya jurulatih dia pernah cerita kat Abel lah. Nama dia Kopral Syahrir. Dia pernah masuk operasi hutan di Roya Belum. Jadi biasalah duduk dalam hutan ni, biasa askar duduk 2 bulan, sebulan setengah, sebulan. Jadi masa duduk tu dia kata saat-saat akhir dia dah nak balik bercuti. Biasa kalau lepas pada operasi lama ni kita dapat cuti seminggu ke 2 minggu, bergantung kepada kita punya ni lah, kita punya bos kita nak bagi cuti berapa lama. Dan Abel punya jurulatih ni, Kopral Syahrir ni, dia cerita satu hari tu masa dia
berada di tempat lokasi tu dia sakit perut. Jadi dia nak buang air lah. Jadi biasalah kawasan operasi mana ada tandas. Awak tak adanya duduk kawasan hutan nak operasi, nak awak kata aku nak pergi tandas mentah, nak pergi petrol station, nak pergi arah nak, tak ada. Memang dalam hutan tebal ni siapa yang nak buat tandas untuk awak kan. Jadi dia pun nak pergi buang air lah. Masa tu pukul 5 petang. Dalam hutan ni pukul 5 petang ni dah gelap. Sebab kenapa? Dalam hutan pukul 5 dah gelap. Sebab hutan ni ditutupi oleh pokok-pokok balak yang besar dan tinggi. Bila matahari tu dah condong, matahari tu cahaya dia tak boleh masuk dalam lautan sebab dilindungi oleh pokok-pokok tadilah. Dan bila keadaan gelap dan tambah dalam hutan, biasa kalau roya belum ni, kalau kita duduk tengah-tengah roya belum tu, kalau pukul 4.30, pukul 5, pukul 6 tu memang berkabus lah. Jadi dia kata masa tu sejuk, berkabus, dia nak pergi buang air besar. Jadi dia pergilah buang air besar di tepi anak sungai. Masa dia tengah syok buang air besar tu, tiba-tiba dia dengar orang gelak, orang ketawa. Dia terkejut, dia tengok sebelah dia, buddy dia ni kawan dia lah. Dalam tentera ni dia ada sistem buddy. Maknanya dia dalam tentera ni kita kena ada buddy kita lah, kita kena pilih siapa buddy kita. Buddy ni kita kira kawan baik lah. Jadi kalau kita ada masalah ke, contoh ke dalam peperangan, kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia, buddy kita ni wajib bawa kita, usung kita, walau bagaimana cara, kena bawa kita ke tempat selamat atau ke kita punya pengkalan lah. Kalau kita cedera pun sama, buddy kita kena tolong kita. Dan sistem buddy-buddy-nya adalah tentera. Dia tengok sebelah dia ni ada buddy dia. Buddy dia tengah mencangkung juga, tengah buang air. Dia kata buddy dia ni nama Man, bila masa kau sampai ni? Bila masa dia tak apa? Ya biasa kita tengah buang air, bila ada orang sebelah kita malu lah, dia malu lah, dia kata mana kenapa bila masa kau ada? Man tu gelak. Man tu kata dari tadi lagi aku duduk sini. Rasa dia tengok Man dia, member dia ni Man ni ajak dia borak. Dia tanya cari, dia kata kita ni seminggu lagi dah nak balik, kau nak buat apa kat rumah? Tanya dia. Jadi masa tu Syahrir ni, Kopral Syahrir ni, dia bagi tahu Abel, dia kata dia dah pelik lah. Sebab Man ni, yelah benda pelik, tiba-tiba member kita duduk sebelah tengah berak kan. Tengah berak, tengah ni kan. Tapi sebenarnya kita tak expect ada orang sebelah kita, tiba-tiba ada. Jadi dia kata masa tu Man ni bercakap dengan dia tapi muka dia tunduk. Dia tak pandang tepat ke muka Kopral Syahrir ni lah. Jadi Kopral Syahrir pun jawab gitu-gitu je lah. Dia kata balik ni macam biasa lah, aku dengan family lah. Dan Man ni gelak lagi. Dan Man tu ajak dia masuk ke dalam hutan yang tebal. Dia kata, Syahrir boleh tak ikut aku masuk dalam hutan, aku nak tunjuk sesuatu. Jadi Kopral Syahrir ni bagi tahu Abel, dia dalam hati dia ni nak baca ayat kursi kan, dia tengah buang air. Dia cepat-cepat dia settlekan dia buang air, dia baca ayat kursi, dan benda tu tiba-tiba hilang. Dia dah agak dah. Dia kata ni mesti hantu hutan ni. Sebab kalau dalam hutan ni memang ada satu spesies hantu nama dia hantu hutan. Dia akan menyerupai orang yang kita kenal. Tapi walaupun hantu ni, kalau dia menyerupai orang yang kita kenal ni, mesti dia ada benda yang kita boleh cam. Kalau kita perhati betul-betul, contohnya kalau kawan kita, best friend kita, kita nampak, kita masuk hutan dengan best friend kita, tiba-tiba kita nampak best friend kita ni ajak kita pergi satu tempat, tapi best friend kita tu kita nampak dia ni lain macam, dia tunduk je ataupun dia tak nak bertentang mata dengan kita, dan mungkin benda tu dia ada sifat dia tak boleh 100% tiru. Contoh dia mungkin kita akan nampak mata dia sengit sebelah ke, mulut dia herok ke. Itu hantu hutan. Sifat hantu hutan ni dia suka menyamar sebagai orang yang kita kenal, dan dia ajak kita masuk ke hutan, menyebabkan kita ni boleh sesat dalam hutan. Satu lagi hantu hutan ni dia takut kalau kita bawa besi lah. Kalau kita bawa pisau,
Kalau kita walaupun kancing baju kita, kancing baju, pin baju yang besi tu ataupun jarum peniti kita bawa pun, dia boleh takut, dia tak boleh rapat dengan kita. Satu lagi, kalau kita sebut Allah pun dia boleh kepanasan, boleh terjerit. Contohnya kalau kita sebut kursi pun, ada satu cerita ni, budak tu dia sesat dalam hutan sebab dia nampak ayah dia ajak dia balik. Tapi sebenarnya ayah dia ni ada di dalam hutan tengah terbang balak. Tapi dia nampak ayah dia yang lain, mana di hati hutan ni, ajak dia balik. Dia cakap, jom balik. Jadi dia ikut ayah dia balik. Masuk ke dalam hutan, tapi hantu tu tak boleh rapat dengan dia ni lah. Dan sampai di tengah hutan tu, hantu tu bagi tahu dia, hantu yang menyamar sebagai ayah dia. Dia cakap, apa benda dalam poket awak tu? Poket kamu tu. Dia kata, dalam poket dia ni ada paku. Contohlah, abang tak ingat paku ke apa benda, tapi besi tajam lah. Ada paku dalam poket saya ni, kenapa ayah? Dia kata buang paku tu. Jadi budak ni dia nak buang paku tu, dia seluk pocek dia ni, tak boleh buang paku tu, macam melekat dekat dia punya. Tuhan nak tolong dia. Tiba-tiba ayah dia sampai daripada belakang, dan ayah dia kata berhenti. Dia kata itu bukan ayah, jangan ikut benda tu. Maknanya itulah abang nak cerita sikit sebanyak pasal hantu hutan ni. Jadi dalam hutan ni nak masuk, minta doa, minta perlindungan lah kalau kita nak masuk hutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kalau bukan orang Islam, dia ada cara dia lah nak minta doa dengan Tuhan untuk elakkan benda-benda macam ni. Jadi itulah abang nak cerita sikit sebanyak. Semoga terhibur lah. Sekian, terima kasih.